Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa nasarihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa salatul lail wan nasu niyam wa adkhilul jannata bis salam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, tuan-tuan imam, pengurusi, timbalan pengurusi, saf-saf kepimpinan masjid yang terdiri daripada ahli-ahli jabatan kuasa serta pegawai-pegawai masjid, khususnya para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Marilah seperti biasa, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Jalla wa'ala. Kita dapat berkumpul lagi di rumah Allah pada malam ini untuk kita melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Dan Allah beri pula kelapangan dan kesihatan untuk sama-sama kita bermutalaah dan mencari majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. Dan seterusnya insya-Allah kita akan buat tahlil sebaik saja habis kuliah kita, dan kita teruskan dengan solat isyak berjamaah. Mudah-mudahan aktiviti kita pada hari Minggu hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang soleh yang dijanjikan oleh Allah akan syurga kepada pelakunya, mudah-mudahan insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi akhir zaman yang membawa kepada kita agama Islam, dan dengan agama itulah kita hidup dan kita melaksanakan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam agama kita tanpa ada perasaan sedikit pun keraguan terhadap agama ini, bahkan yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa inilah agama yang terbaik, ya'lu wa la yu'la alaih, yang Allah campakkan ke dalam hati kita insya-Allah. Mudah-mudahan agama ini senantiasa berada bersama kita di atas jalan ahli sunnah wal jamaah sehinggalah ke penghujung nyawa kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita menyambung lagi perbincangan kita dalam bab kedahsyatan neraka dalam kitab kita Terhumban ke Kawah Neraka. Baik, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umur darani insyaallah minal aminin. Baik, berapakah panjangnya lilitan tersebut? Maknanya disebutkan di sini bahawa Muhammad bin Al-Munqadir yang sebelum ini, jika semua besi di dunia ini dikumpulkan maka tidak dapat menyamai satu lingkaran yang diikat pada tubuh badan manusia. Itu kita berhenti. So soalannya ialah, oleh kerana besi di atas dunia ini tak mampu untuk melilit badan manusia, berapakah panjangnya lilitan tersebut? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an faslukuh." Selain daripada itu, masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta dengan membelikkannya di badannya. Surah Al-Ahqaf. Baik, ini bersamaan dengan perjumpaan kita pada minggu lepas, iaitu disebutkan bahawa manusia yang dibangkitkan di akhirat kelak tinggi-tinggi dia 70 hasta. Jadi samalah, rantai ini pun juga panjangnya 70 hasta untuk dibelitkan ke dalam badan manusia.
ada jemaah saya beritahu minggu lepas, jemaah beritahu lebih tinggi daripada zirafah. Dia punya ketinggian 70 hasta tu. Lebih tinggi daripada seekor zirafah yang kita tengok. Hari ini kita nak tengok zirafah pun kena melangut macam tu kan. Jadi manusia yang dibangkitkan nanti, riwayat menyebutkan bahawa 70 hasta, jadi samalah dengan rantai yang disebut oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Ahqaf ini. Ya, kita ambil tahu ini supaya merasa gerun dan takut dengan azab neraka Allah Jalla wa'ala. Ya, sebab itu bila kita mengaji bab neraka ini, pertama-tama sekali kena hadirkan satu perasaan bahawa kita pasti akan menempuh satu zaman fitan, zaman fitnah. Walaupun kita hidup pada zaman sekarang, fitnah itu sudah ada, tetapi fitnah yang terbesar ialah fitnah Dajjal laknatullah alaih. Ya, yang dikatakan belum lagi muncul dengan sebenar-benarnya. Hari ini pengikut-pengikut dia dikatakan sedang berusaha untuk menyiapkan tempat kemunculannya. Sebab itu Syria, kawasan-kawasan Timur Tengah, Jordan, Palestin apa semua itu telah disediakan tapak untuk kemunculan dia. Tapi kita jangan risau, kerana Allah menyediakan juga tentera-tentera Al-Mahdi dengan Nabi Isa yang diturunkan juga oleh Allah untuk mengalahkannya. Cuma yang kita risau ialah kegagalan kita untuk menangkis fitnah tersebut ataupun ujian tersebut. Jadi apabila ujian itu kita gagal, maka nerakalah tempat kita. Wal'iyyazubillah min zalik. Kita mungkin bila cerita pasal neraka, kita perasaan itu kena hadirkan. Allahu Akbar, seandainya aku gagal untuk mengatasi fitnah di atas dunia ini. Kerana fitnah di atas dunia ini begitu banyak berlaku dan dia datang dalam pelbagai sudut. Ya, kalau hari ini kita diuji dengan COVID-19, ada orang cerita pasal kenapa takut nak bersalam. Salam ini, kita musafahah ini adalah satu benda yang merupakan sunnah. Jadi kita pun kadang-kadang berfikir macam-macam apa yang disebutkan itu. Jadi itu adalah kadang-kadang ujian bagi kita. Cuma yang saya katakan tadi, kita risau ujian tersebut tak dapat kita tempuhi dan akhirnya kita masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyyazubillah min zalim. Baik, kalau dikumpulkan semua besi yang ada di atas dunia, tidak mampu untuk menyamai satu belitan yang dibelit kepada tubuh badan manusia di dalam neraka Allah. Kalau ada satu besi, semua besi di atas dunia ini dikumpulkan, tak mampu. Ialah sebab manusia pada waktu itu di akhirat kelak terlalu besar dan tinggi. Jadi tak mampulah dia nak membelit kesemuanya. Demikian menurut seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dalam menghuraikan ayat 32 surah Al-Ahqaf, laksana semua besi yang ada di atas dunia ini. Dia menghuraikan tafsir surah Al-Ahqaf ini. Dia kata memang semua besi tak mampu untuk membelit satu tubuh badan manusia. Ubay bin Ka'ab ini di antara orang yang Allah bagi kelebihan dia, baca Al-Quran dia sedap. Disebutkan dalam riwayat pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Ubay bin Ka'ab ni dia sembahyang tarawih, ada kelompok dia, masing-masing punya kelompok. Sebelum dikumpulkan dalam satu jamaah oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum ini masing-masing ada yang berimamkan dengan Ubay bin Ka'ab, ada yang berimamkan dengan Ali bin Abi Talib. Dalam satu masjid itu banyak imam dia dalam solat tarawih. Jadi dikumpulkan. Ini di antara sahabat Nabi yang hebat kerana Allah bagi kelebihan dia mempunyai bacaan Al-Quran yang baik. Baik. Allah SWT memerintahkan rantai sepanjang 70 hasta itu membelit para penghuni neraka. Setiap hasta menyamai 70 depa. Setiap depa jaraknya sejauh jarak dari Kufah ke Mekah. Kufah di Iraq. Bayangkan Kufah di Iraq ke Mekah. Jauh jarak dia tu. Satu rantai dia. Tidak mampu untuk kita bayangkan dengan akal yang terbatas ini bagaimana teruk dan dahsyatnya saat itu. Penulis kita kata janganlah kita bayangkan dengan akal. Bila bayang dengan akal, akhirnya kita kata tak logik. Bila tak logik, kita menolak, menafikan, tidak mengimani dia. Bila kita tak mengimaninya, salah-salah akidah kita boleh jatuh. Sebab ini semua cerita akhirat. Cerita akhirat. Hak dunia yang kita dok tengok pun kadang-kadang tak logik pun kita boleh terima. Kan? Tak logik pun tapi kita boleh terima. Apatah lagi akhirat yang lebih-lebih tak logik, maka kita kena terima.
Kerana dia bersifat sam'iyat, perkara yang didengar. Inilah ujian keimanan yang sebenar yang kita hadapi. Kalau kita bercakap dengan orang-orang yang tidak mempercayai hari kiamat, dia akan bagi hujah dia. Kan? Kalau kita galah hujah dia, kadang-kadang kita pun terikut-ikut dengan dia punya hujah dia. Itu satu baru belitan. Itu baru satu belitan. Belum lagi belitan-belitan yang lain. Betapa sesaknya nafas, lemas yang teramat sangat. Tidak ada gambaran atau perumpamaan yang boleh kita bayangkan sebagai perbandingan dengan situasi yang dinyatakan ini. Tak boleh nak bayanglah. Sebab itu Allah sebut summa la tarawunnaha ainal yaqin kan, summa la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kami melihat dengan mata dengan penuh keyakinan. Bila masuk ke dalam sana barulah kita dapat melihat. Sekarang ini kita hanya sekadar mendengar dan mengimaninya, bahawa inilah nasib-nasib yang kita akan terima. Baik balasannya baik, jahat balasannya jahat. Sebab tu Nabi pesan dalam satu hadis, Nabi kata, man aqsaru shiba'an fid dunya, barang siapa yang banyak kenyang di dunia, atwalukum ju'an fil akhirah, akan panjang kelaparannya di akhirat. Nabi sebut dah dalam satu hadis dia bahawa kalau kita di dunia ini kenyang, bukan maknanya kenyang ini tak boleh kenyang. Kenyang sehingga memalaskan kita beribadat. Kenyang sehingga menyebabkan kita jauh dengan Allah. Maka di akhirat kelak dia akan panjang kelaparannya. Maksud panjang kelaparan ini ialah pengurusan dia untuk pergi ke mahkamah Allah itu penuh dengan susah payah, kelaparan dan sebagainya. Jadi belitan ini pun juga digambarkan sebagai sesak nafas, lemas yang teramat sangat. Tidak ada gambaran atau perumpamaan yang boleh kita bayangkan sebagai perbandingan dengan situasi yang dinyatakan ini. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita perlu kepada hari kiamat. Kita perlu, secara asasnya kita sebagai manusia ni mesti kena beriman kepada hari kiamat. Kerana di sana tempat yang seadil-adilnya untuk kita. Kalau di dunia kadang-kadang kita merasa tak puas hati dengan orang, tapi tak boleh nak buat tindakan. Mungkin dia ada pengaruh, mungkin dia ada kuasa, mungkin dia ada sebagainya. Lalu di akhiratlah tempat kita untuk menuntut keadilan. Hari ini berapa ramai orang yang tertindas. Bila tertindas, dia tengok orang yang menindas dia tu kaya raya. Kita tengok macam contoh Palestin ditindas hari ini. Orang yang menindas Palestin iaitu bangsa Israel kan, bangsa Yahudi itu duduk dengan senang lenang. Palestin nak minta tolong dekat siapa pun tak mau tolong. Jadi di akhirat inilah peluang kita untuk menuntut balik hak kita di hadapan Allah. Sebab itu orang yang tak mempercayai kepada hari kiamat, tak mempercayai kepada neraka dan syurga sebagai tempat balasan, seolah-olah dia hidup di dunia ini penuh dengan keadilan. Sedangkan keadilan tak akan timbul susah di dunia ini. Sebab itu kita ada ajal maut, sebab itu kita ada kematian. Kalau tak ada kematian, saya tengok satu cerita tuan-tuan, cerita tu In Time tajuk dia. Tuan-tuan tengok cerita dalam Astro. Ceritanya In Time ni, dia di tangan dia punya ada masa. Masa. Jadi orang kaya dia boleh beli masa tersebut. Pergi kedai beli, kalau nak tidur hotel semalam dia kata 2 minggu katakan. 2 minggu masa. Dia bukan pakai duit, dia pakai masa. Jadi setiap orang miskin ni terpaksa pergi pinjam kepada orang kaya masa. Bila masa itu boleh menyebabkan umur dia lanjut. Habis masa mati. Jadi orang kaya tu ni oleh kerana dia jutawan, dia hidup 125 tahun. Sebab apa? Dia banyak duit. Dia pergi sana, dia tindas orang miskin, dia dapat hidup sampai 300 tahun. Lalah si hero tadi curi 1 abad. 1 juta tahun dia curi masa. Buh kat tangan dia. Lepas tu dia bagi ke orang miskin. Saya fikir tengok balik cerita tu kan, untunglah kalaulah Allah bagi masa saja untuk penentu ajal. Tapi Allah tak bagi masa. Allah bagi ajal maut, iaitu ketentuan dia. Kalau ada jenis macam tu tuan-tuan, orang kaya paling untung. Bubuh masa banyak-banyak sampai 1 juta tahun dia hidup. Kan? Si miskin ni terpaksa berusaha payah pinjam, lepas tu dia punya interest tu 30%. Sampai cecah 37-40%. Teruk punya kesian ke si miskin bekerja dengan berusaha payah untuk mendapatkan masa untuk hidup. Kan? Jadi maknanya masa
tidak diambil kira untuk ajal maut seorang. Bila sampai masanya, iaitu ajal itu, tak kira hang miskin, hang kaya, dia tetap akan mati. Dan di sanalah sebaik-baik pembalasan yang kita dapat. Sebab itu saya ingat tak ada asas lah kalau orang tidak mempercayai kepada hari kiamat. Kerana di sanalah tempat sebenar untuk kita menikmati selayaknya, seadilnya apa yang kita buat di atas dunia ini. Macam sekarang lah kan. Kalau tak kerana kita mempercayai hari kiamat, tak mempercayai kebangkitan semula, azab neraka, tak mau kita duduk sini. Baik-baik tak payah main masjid, duduk rumah aja relax kan. Buat apa kita bersila, penat, sakit pinggang, bersila nak dengar kuliah, nak dapat ilmu. Kerana kita tahu kita duduk ini bukan sia-sia di sisi Allah Jalla wa'ala. Walaupun kadang-kadang orang pandang lain, orang kata ustaz tu mengajar sama-sama ulang-ulang yang tu juga. Malam esok ustaz tu pun ajar bab syurga neraka juga. Malam tu pun esok bab syurga neraka juga. Tiap-tiap malam benda yang sama saja diulang. Tapi pasal apa kita duduk juga? Kerana keyakinan kita terhadap balasan di sana. Kalau tak ada keyakinan tu, tak mungkin kita nak duduk macam ni. Susah payah kan, sanggup datang menghabiskan masa duduk ni, tapi kita yakin itu, maka keyakinan itulah yang menyebabkan Allah membalasnya kita dengan syurga. Kenapa? Dia yakin terhadap hidup yang sebenar adalah hidup di negeri akhirat nanti. Tidak ada gambaran atau perumpamaan yang boleh kita bayangkan sebagai perbandingan dengan situasi yang dinyatakan ini. Tak boleh nak bayangkan tuan-tuan. Kita hanya boleh meyakini sahaja bahawa inilah balasan yang kita akan terima. Tidak juga ada bantuan atau pertolongan yang dapat meringankan azab siksaan itu melainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita boleh pinjam kabel, kabel sana, kabel sini, minta tolong sana, minta tolong sini kan. Di akhirat mana kabel kita? Kecuali dengan rahmat Allah sahaja. Allah rahmat kat kita. Macam mana Allah nak datangkan rahmat? Iaitu dengan melihat ketaatan kita. Sebab tu saya sebut pada perjumpaan kita minggu lepas, amal ibadat kita tak banyak. Amaru ummati baina sittina wa sab'in kan. Umur umat aku di antara 60 hingga 70. Kita mula start ibadat umur kita berapa? Kira-kira kurang-kurang lebih kurang 20 tahun. Tak sampai pasal kata 20 tahun macam tu lah. Ataupun 20 tahun lebih sikit. Untuk kita beribadat secara yakin bahawa ibadat itu. Kita ikut-ikut tak ambil kira. Jadi kalau nak dibandingkan dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, dengan ibadat yang kita nak balas balik sebagai setimpalnya itu, tak mampu ataupun tak sama. Bahkan tak boleh langsung kita nak compare ibadat kita yang kita persembahkan untuk Allah dengan nikmat yang Allah bagi. Tapi pasal apa Allah bagi juga rahmat kita? Kerana Allah tengok kesetiaan kita. Allah tengok keyakinan kita. Allah tengok kekuatan kita apabila diseru sembahyang, apabila diseru buat kebaikan, Allah tengok kita cepat-cepat buat. Macam saya bagi contoh dekat budak-budak sekolah. Sembahyang ni awal boleh, tengah boleh, ujung boleh. Tapi pasal apa kita kena sembahyang awal? Padahal sembahyang tengah pun 4 rakaat macam tu lah tengah waktu. Sembahyang di hujung waktu pun 4 rakaat macam tu lah. Sama je, tak ada beza. Tetapi pasal apa kena buat di awal waktu? Kerana nak menunjukkan bersegeranya kita menyahut panggilan dia. Mak kita panggil, kita datang terus. Mak kita panggil, kita datang tengah-tengah. Mak kita panggil, kita datang kemudian. Hujung-hujung dah. Mak kita suruh jemur baju lah contohnya kan. Jemur baju kejap, sekejap dulu. Jemur, tunggu, tak sampai-sampai dah mak jemur dulu. Mari tinggal spender je, tu jadi tolong pun. Tak ada kan? Berbanding dengan dia tolong awal waktu. Di awal panggil tu datang, itu menunjukkan ketaatan. Walaupun Allah Jalla wa'ala dia tak ambil kira lagi rokok kita, sujud kita, Fatihah kita tah betul tah ke tidak kan. Tahsin Fatihah, berapa ramai kalau buat program tahsin Fatihah lari. Takut kena baca. Kami pun selalu diminta untuk buat tahsin Fatihah. Bila buat tahsin Fatihah mulalah suara keluar tak keluar kan. Pakat takut. Hak tu tak ambil kira lagi. Tapi Allah Jalla wa'ala dia melihat keyakinan kesetiaan kita. Bila kesetiaan kita, maka dia datangkan rahmat. Walaupun dari segi ibadat tak tara mana pun. Saya bagi contoh macam perjumpaan kita minggu lepas, anak kita walaupun tak tara mana pun mengaji, tapi hak tu lah duk tolong kita. Hak tu lah duk jaga kita siang malam. Hak lain semua duk kat luar.
Itulah yang kadang-kadang kita hadiahkan kebun getah kita wasiatkan kita punya harta benda. Kerana walaupun dia mengaji tak pandai, tapi ketaatan dia menjaga kita. Rahmat Allah macam tu jugalah yang akan menjadi penyelamat kepada kita di akhirat kelak. Sebab itu kita jangan pertikaikan, alah semayang sama lah ustaz. Kan? Ada saya cakap di satu masjid, saya kata kita kesian kat kawan-kawan kita ni yang mari semayang maghrib, lepas tu start motor balik. Lepas tu kita semayang isyak, dia mari pula. Esok pun subuh macam tu juga, itulah dia rutinnya. Lepas saya kuliah tu ada orang jumpa saya, dia kata, "Alah ustaz, depa datang pun untunglah." Dia kata kat saya, "Untunglah depa datang berbanding yang tak datang langsung." Saya kata kita ni kalau buat ibadat compare dengan orang yang bawah pada kita, buat ibadat compare dengan orang bawah pada kita ada rasa hebat macam tu. Allah, aku untung mari kat semayang, dia langsung tak mari semayang. Hak geng semayang kat rumah kata, aku semayang kat rumah, dia semayang pun tak langsung. Hak geng tak semayang pula, aku pi juga Jumaat, dia Jumaat pun tak dapat muka. Hak geng Jumaat kata apa? Hak geng tak pi Jumaat kata, aku pi kat semayang raya. Dia ada rasa hebat. Sebab itu dalam bab ibadat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kena tengok orang yang di atas pada kita. Tapi kalau bab dunia, kita kena tengok orang yang di bawah pada kita. Akan melahirkan perasaan qanaah, perasaan bersyukur, perasaan berpada-pada dengan apa yang kita ada. Tapi kita, bila saya cakap macam tu, dia kata, untung tak usah, mereka datang juga ke masjid. Kalau macam tu, payah. Datang, semayang balik. Betul tidak? Wallahualam. Tak pernah dengar pun. Bila orang tanya, hang semayang, hang sembah apa? Dia mula keliru, tak ada nak jawab dah. Sebab dia tak ngaji langsung. Dia kata, pasal apa? Kalau orang tanya, pasal apa Tuhan itu tak boleh dalam bentuk benda lain? Padahal, Tuhan suka hatilah, dia boleh berbentuk apa pun, itu kehendak dia. Tapi pasal apa Tuhan, ilah ni, Tuhan yang kita sembah ni, mesti suatu benda yang tak boleh sama dengan benda lain. Dia pun, mulalah. Waktu bagi hujah pula, kami sembah dia sebab dia mewakili Tuhan untuk hantar kepada Tuhan. Dia tak dapat nak jawab. Sebab apa? Kadang-kadang kerana dia tak mengaji. Dia rasa dia semayang, dia selesai. Kerana apa? Semayang dia anggap, dia kata semayang pun datang ke masjid pun dah okey dah tu ustaz, cukup dah tu kan. Saya kata tak boleh macam tu. Ibadat jangan compare orang yang lebih bawah pada kita. Maka kita akan lahirkan perasaan puas hati dengan apa yang kita ada. Ibadat mesti kena tengok orang yang di atas pada kita. Tengok Pak Imam kita, tengok Pak Bilal kita, Tok Siak kita, dialah awal the first person step in and the last person step out, kata orang kan. Pak Imam, Tok Bilal dengan Tok Siak ini, pegawai masjid ini, mereka lah orang yang pertama masuk ke masjid ini, nak buka pintu, nak pasang sejadah dan sebagainya, dan mereka lah orang yang terakhir sekali keluar daripada masjid ini. Kita jemaah mai Allahu Akbar, patut bangkit bangun kan, langsung kita tak peduli. Itu pun kadang-kadang komplain sana sini pula, tak betul tu, tak betul ni kan. Kalau kita compare kepada orang bawah kita rasa hebat dah kita. Jangan, ibadat mesti compare pada orang yang di atas kita. Jadi di situ atas kesetiaan kita itu, maka rahmat Allah turun di dunia, dia bagi kita rahmat dengan keberkatan dalam hidup kita. Di akhirat dia bagi rahmat dengan diselamatkan kita daripada api neraka. Itulah kita kata punca utama permintaan kita dalam doa, waqina azabannar. Baik, dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan sesiapa yang dikehendakinya dari neraka. Dengan rahmat tu Allah keluarkan sesiapa yang dikehendakinya daripada neraka. Ibnu Wahab meriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Zaid bahawa pada hari kiamat neraka Jahannam memperlihatkan percikan bunga apinya seperti bintang. Dia percik bunga api neraka tadi seperti bintang. Semua ahli neraka menyaksikannya. Mereka cuba melarikan diri, namun Allah memerintahkan mereka kembali semula ke tempat asal. Mereka lari, tak sanggup nak tengok percikan api neraka, lalu Allah perintahkan. Kalau kita fikir balik hari ini di dunia pun macam itulah. Ada peristiwa ngeri, tak sanggup kita nak tengok. Tuan-tuan tengok tak video tengah hari tadi yang mereka hantar di Kulai kan? Di Johor tu kan, yang Myvi langgar Honda Civic tu. Terbalik 4 tayar naik atas tu. Saya tengok video dia. Tadi di masjid tu bersembang. Ramai kata Allahu Akbar, dahsyatnya, ngerinya. Tak sanggup nak tengok. Bila saya buka video tu, tengok separuh, tak mau tengok dah. Kan, ngeri tu. Itu baru dunia punya kengerian.
Di akhirat nanti lagi dahsyat dia punya kengerian dia itu, sehingga ahli neraka ni melarikan diri, tak mau tengok. Namun Allah dia perintah untuk tengok balik. Ini saksikan balik apa-apa kuasa Allah yang dulu kamu dustakan. Tengok balik kudrah dan kehendak Allah, iradah Allah terhadap pendustaan kamu itu. Dulu di dunia semua kamu dusta. Allah tunjukkan kekuasaan dia, kamu dusta. Bahkan kamu buat tak nampak inilah kekuasaan Allah yang sebenarnya. Kamu pergi ubah, buat statement lain macam-macam. Kan? Berubah. Hari ini kita macam itulah tuan-tuan. Kita memang kita satu hidup pada zaman yang jauh. Sahabat Nabi dulu, bila Allah perintahkan sesuatu keputusan, mereka tak balik, tak cakap banyak. Balik terus buat. Bila Allah turunkan ayat haramkan arak, balik buang habis botol arak. Kan? Buang habis. Tuang habis tung-tung yang berisi arak. Dalam satu peristiwa ada satu sahabat pakai gelang emas, sahabat lelaki. Sahabat lelaki dia pakai gelang emas. Jadi Rasulullah tengok, Rasulullah kata, kamu nak jadikan tangan kamu daripada api neraka? Ni. Kalau Rasulullah rentak gelang emas itu buang ke tanah. Jadi Rasulullah pun berlalu pergi. Sahabat yang lain kata apa? Ambillah, jual hasilnya. Kan? Ambil jual hasilnya. Buanglah tu. Emas tu janganlah pakai lagi. Tapi kata sahabat tadi, aku takkan menyentuh apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kehebatan sahabat. Kalau saya pun saya ambil, saya jual dulu. Ambil hasil dia. Ini kita suka mencari dalil ataupun alasan-alasan untuk menghalalkan kita punya perbuatan. Sahabat Nabi dia sama wa ta'ah. Kami dengar dan kami taat. Kita dengar dan depa dengar dan depa taat terus kepada arahan-arahan Rasulullah. Sebab tu arahan-arahan Rasulullah ini, sebelum depa nak bertanya ataupun nak ingkar, nak bagi pendapat yang lain, depa tanya dulu. Ini wahyu ke pendapat engkau? Kan? Macam kisah Badar punya kedudukan Badar, dalam tentera Badar kan, dalam peristiwa Badar, kedudukan dia. Sahabat bertanya, ini pilihan pandangan engkau ke atau wahyu Allah? Kata Rasulullah, ini pandangan aku saja. Lalu sahabat tu kata, Ka'ab bin Munzir kah sahabat tu, nama dia Ka'ab bin Munzir, sahabat tu kata, kalau macam tu tak sesuai ni tempat ini, kita pindah tempat lain. Tapi sebelum tu dia bertanya dulu, ini arahan Allah ke ataupun ini adalah pendapat engkau saja. Di situ ulama bahagi kepada dua tentang hadis ini. Ini panjang perbahasan dia tuan-tuan. Perbahasan ini ada ulama kata hadis Nabi ini semua yang bersifat wahyu. Ada pula yang kata hadis yang berkaitan agama sahaja yang bersifat wahyu. Hadis yang berkaitan dengan bukan agama seperti ubat ke apa ke, dia bukan wahyu. Dia adalah anugerah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbahasan tentang hadis-hadis Rasulullah. Baik. Allah berfirman, "Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asim." Wa may yudrilillahu fama lahu min had, yaitu hari kamu berpaling undur melarikan diri, padahal waktu itu tiada sesiapa pun yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab Allah. Kamu berpaling melarikan diri. Saya teringat orang-orang Yahudi di akhir zaman. Kan Nabi sebut orang-orang Yahudi di akhir zaman, dia sembunyi di mana-mana pun Allah akan sebut dia. Batu cerita ni Yahudi datang bunuh, ini Yahudi datang bunuh, kecuali pokok Gharqad yang kita dah baca hadis dia tu. Saya dah bayangkan tuan-tuan, seandainya sampai zaman tu, bagaimana kita sembunyi, orang Yahudi lah. Sembunyi di mana pun batu bercakap, sembunyi belakang pokok bercakap, sembunyi belakang pokok nangka beritahu, ni orang Yahudi. Kita bayangkan kalau kena kat kita. Bukanlah saya nak kata kita jadi Yahudi. Kita nak bayangkan, hadis itu saya bayangkan kalau kena kat kita. Allah buka aib kita tuan-tuan. Sembunyi kat situ orang nampak, sembunyi kat sini orang nampak. Itu nasib Allah tumpukan kepada orang Yahudi sahaja. Di akhir zaman, apabila orang Yahudi yang selama ini bermaharajalela, tiba-tiba Allah buka aib mereka. Sampai sembunyi di mana-mana pun Allah tunjukkan. Kita bayangkan, saya bayangkan kalau kita lah kena sembunyi tak mana pun Allah tunjuk. Allahu Akbar. Tak boleh nak buat apa. Hari ini nasib baik, aib kita semua ni Allah tutup. Allah tutup aib kita. Sebab kita semua melalui zaman gelap dulu. Zaman Pok Ye, zaman 50-an, zaman Jambul Mahmud kat depan tu kan. Zaman tu jangan ceritalah Sanggang 6 kali tengok. Apa dia punya lirik tu kan.
filem apa Bobby tu kan, filem Bobby, Allah pecah panggung waktu tu kan. Zaman tu semua kita lalui. Ini orang-orang yang lahir 60-an, 70-an dia tahulah kisah-kisah macam ni kan. Lahir 80-an dia tak tahu Bobby apa Sanggam dia tak tahu kan. Jadi zaman tu semua ada. Dan hari ni Allah tutup dah. Allah bungkus dah kita punya cerita tu, letak buang ke laut dah, buang ke tepi dah. Kita tak boleh lagi nak bermegah-megah dengan dosa-dosa yang kita buat tu. Sebab Nabi pesan, dia kata kullu ummati mu'afa, dia kata semua umatku diampunkan ataupun dimaafkan kesalahan dia. Maknanya kesalahan kita dengan Allah lah. Kesalahan kita dengan Allah semua Allah ampunkan. Illal mujahir, kecuali orang yang berbangga-bangga dengan dosa dia. Kan? Orang yang berbangga-bangga dengan dosa dia Allah tak ampunkan. Maknanya dia duk cerita lagi zaman-zaman dia dulu, aku dulu, ni 3 line kat dahi kan. Sampai kelah dia bermegah-megah dengan banyak dosa dia, itu tidak diampunkan oleh Allah. Tapi kalau kita dah insaf, tak mau buat lagi kan, walaupun kita rasa dulu kita punya dosa punya banyak, tapi kita sangat-sangat menyesal, Allah akan ampunkan. Sebab itu salah satu syarat taubat ialah meninggalkan kezaliman dan kesilapan yang kita buat dahulu itu. Kita jangan risaulah tentang dosa yang kita buat dulu. Kalau kita dengan Allah akan ampunkan, dengan syarat kita menyesal sangat-sangat terhadap perbuatan kita. Cuma bila melibatkan dengan orang lain sahaja, melibatkan dengan orang lain sahaja yang kita kena mohon keampunan kepada orang itu. Kalau harta dia kita ambil, kita kena pulangkan dia. Saya banyak orang tanya tentang soalan-soalan harta kan. Nak pulangkan waris pun tak tahulah. Dia buat masa dia duduk di Johor kerja di Johor. Kan, dia buat perangai tak senang di Johor lah, duduk kat Taiping lah, macam mana ustaz nak cari dia. Saya kata cara yang terbaik ialah pulangkanlah kepada Baitul Mal. Pergi jumpa Baitul Mal, pergi jumpa pihak beragama, cerita terang, harta ni macam ni. InsyaAllah mereka ada tempat untuk menyelesaikannya. Baik, tidak ada sesiapa pun yang akan terselamat daripada azab Allah pada saat itu. Saya nak berhenti tuan-tuan sebab saya set jam ini 10 minit sebelum Isyak. Sebab saya nak buat tahlil. Boleh kan kita berhenti setakat inilah untuk malam ni. Jadi tak banyaklah malam ni yang kita bincangkan. Sebab 8.16 mana 10 minit sebelum Isyak. Saya nak buat tahlil dulu. Jadi habis tahlil kita boleh sembahyang Isyak tu insya-Allah. Jadi untuk malam ni hanya setakat inilah yang dapat kita kongsi. InsyaAllah jumpaan akan datang, kita akan sambung perbincangan kita tentang kedahsyatan neraka ini. Jadi kita akan sambung, tidak ada sesiapa pun yang akan terselamat daripada azab Allah pada saat itu, InsyaAllah pada bulan November.